Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih lagi dalam tema yang sama iaitu tema kedua masyarakat muhibah. Unit ke-6, buku segalanya. Dan untuk hari ini cikgu akan ajar satu lagi tajuk iaitu buku merapatkan kita. Okey, dalam kisah buku merapatkan kita ni murid diminta untuk menceritakan ataupun mengolah ayat daripada gambar dan juga situasi yang ada dalam gambar tersebut. Namun begitu, dalam dua gambar yang dihadapan, murid akan dibekalkan dengan perkataan bagi membantu murid mengolah ayat dengan betul. Okey, nanti cikgu akan ajar bagaimana cara untuk kita membuat ayat dengan betul. Untuk tahap murid sekarang ni, cikgu cuba untuk melatih murid kenal dulu bagaimana untuk membina ayat dengan gambar situasi, bagaimana kita nak olah ambil gambar dalam situasi dalam gambar untuk kita olah ayat. Okey, jom kita lihat slide yang seterusnya. Buku merapatkan kita. Okey, di sini disediakan sedikit perenggan untuk menerangkan apa yang terjadi pada gambar ni, yang berlaku pada gambar ni. Kemudian dalam gambar ni nanti murid akan membuat ayat daripada beberapa perkataan yang dibekalkan kat sini. Perkataan lebih kepada kata kerja. Begitu juga gambar kedua pun ada perkataan, tetapi gambar ketiga tidak dibekalkan dengan perkataan. Jadi kita kena olah sendiri ayat yang ada di situ. Okey, untuk proses pertama, cikgu akan terangkan dulu kisah ni. Nanti cikgu akan ajar murid bagaimana untuk mengolah ayat dengan betul. Okey, pada gambar yang ketiga. Okey, sekarang ni kita lihat gambar yang pertama. Dibekalkan perkataan membentang, mengangkat dan berisi. Ni adalah antara kata kerja. Untuk membentang dan mengangkat ni adalah kata kerja. Yang menerangkan tentang perbuatan. Apa yang dilakukan orang dalam gambar. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Dua orang remaja lelaki membentang tikar. Diguna perkataan membentang kat sini. Okey, ayat yang kedua. Dua orang remaja perempuan mengangkat kotak. Okey, lihat tak gambar dua orang remaja perempuan sedang mengangkat kotak. Mengangkat. Okey. Kemudian yang ketiga, ambil gambar di sini. Kotak itu berisi buku. Okey, dia gambarkan bahawa dalam kotak ni ada buku yang banyak. Okey, kita lihat pula situasi yang kedua, iaitu diberi perkataan menyusun, berkumpul dan juga meminjam. Ni pun adalah kata kerja. Kata kerja ni dibagi murid kata kerja untuk memudahkan murid untuk mengolah ayat dalam bentuk mengolah ayat berdasarkan gambar. Okey, kita lihat menyusun. Okey, kita lihat gambar yang orang yang menyusun di sini kan. Ada gambar orang yang menyusun kat sini kan. Okey, kita buat ayat. Mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Okey, kita gabungkan situasi menyusun tu dengan keadaan buku yang atas tikar ni. Okey, kita gambarkan bahawa buku tu disusun di atas tikar dengan menggunakan perkataan menyusun tadi. Okey, ayat yang kedua, orang ramai berkumpul di situ. Okey, ni dia nak gambarkan tentang orang yang ramai ni. Jadi kita ambil perkataan berkumpul ni tadi, kita lihatkan situasi berkumpul tu orang berkumpul kan. Okey, kita jadikan ayat orang ramai. Okey, orang ramai berkumpul di situ. Okey, ayat yang ketiga diberi perkataan meminjam ataupun kata kerja meminjam. Okey, bagaimana kita nak buat ayat? Kita lihat situasi orang yang ramai kat sini. Tenangkan membaca ni. Okey, mereka meminjam buku-buku itu. Okey, jadi mereka ni boleh pinjam buku-buku yang ada di sini. Okey, kita lihat situasi yang ketiga. Kalau murid perasan dalam buku teks murid tidak diberi apa-apa dekat sini. Kosong kan? Jadi dia ada dua garisan untuk
meminta kita untuk membuat ayat sendiri. Tapi di sini cikgu dah bantu murid dengan membina ayat sebab di peringkat awal ni mungkin agak sukar untuk murid untuk membina ayat. Nanti cikgu akan ajar murid bagaimana untuk membina ayat mudah dengan senang. Sebab ada teknik dia. Cikgu ada mencipta teknik di mana murid mudah untuk membina ayat. Jadi tak perlu nak fikir-fikir susah sangat. Yang penting murid kena ada tahap penguasaan mengeja, menulis, itu yang penting. Okay, kita lihat dulu yang ini. Okay, cikgu dah bagi kat sini. Cikgu gambarkan bahawa 3 orang sahabat ni tadi, Aileen, Rina dan juga Prima, berbincang tentang kandungan buku. Cikgu gunakan perkataan berbincang sebagai kata kerja yang digunakan kat sini, di mana dia orang 3 orang ni duduk bersama kan baca buku. Jadi cikgu anggap mereka sedang berbincang. Okay. Kita lihat ayat yang kedua yang cikgu telah bina, iaitu dengan menggunakan kata kerja membaca. Cikgu ambil situasi yang orang membaca. Ni semua membaca, ni membaca, ni membaca. Jadi ada perbuatan membaca kat situ. Jadi cikgu gambarkan bahawa mereka yang ramai ni, kata kerja yang ketiga, kata ganti diri yang ketiga, di mana menceritakan situasi yang ramai. Okey, mereka membaca buku. Perbuatan mereka adalah membaca buku. Kata kerja dia membaca buku di atas bangku dan di tikar. Sebab ada 2 situasi kan tempat dia orang membaca. Jadi cikgu gabungkan dengan kata hubung untuk menggambarkan bahawa 2 situasi tempat mereka membaca, di mana di atas bangku setengah kan ada nampak orang yang membaca buku di bangku tu. Kemudian dekat tikar pun ada orang yang membaca kan. Jadi cikgu cuba gabungkan 2 ni. Mereka tengah membaca buku. Jadi cikgu gabungkan di atas membaca buku di atas bangku dan juga di tikar dan tikar. Okey, itu sahaja. Untuk ni murid tak perlu buat apa, cuma fahami je macam mana cara membuat ayat. Nanti cikgu akan untuk pembelajaran yang lain cikgu akan ajar dengan lebih detail lagi bagaimana untuk membina ayat dengan mudah. Okey? Nanti ada teknik MERB Cikgu Sal. Kita guna teknik MERB Cikgu Sal, teknik yang Cikgu Sal bina sendiri untuk murid-murid mudah untuk membina ayat, mengolah ayat sendiri. Okey? Okey, kita lihat latihan untuk hari ni. Apa dia latihan untuk hari ni? Okey, jom. Okey, sebelum kita buat latihan, cikgu nak ajar murid bagaimana kaedah untuk membina ayat, menyusun ayat dan sebagainya. Sebab bila kita tahu asas untuk bina ayat, untuk susun ayat ni, jadi lebih senang untuk kita menyusun ke, membina ayat ke, memang mudah. Okey, untuk itu cikgu telah ciptakan teknik siakap. Cikgu bina teknik siakap ni berdasarkan pemahaman kakak-kakak, awak, abang-abang awak yang lepas. Jadi cikgu nampak dia orang bagaimana untuk atasi masalah mereka susah nak bina ayat. Tapi dengan adanya teknik siakap yang cikgu bina ni, mereka lebih mudah untuk membina ayat. Ayat mudah. Nanti untuk ayat susah cikgu buat lain lah. Ini untuk ayat yang senang, yang mudah, cikgu buat guna teknik siakap. Ini adalah antara teknik yang dibuat oleh cikgu dalam teknik MERB Cikgu Sal. Jadi kita guna teknik siakap ni macam ikan bunyinya kan. Kalau dengar macam ikan tu tak? Ikan siakap kan. Tapi bukan maksud dia ikan. Okey. Ni maksud dia cikgu akan terangkan. Okey, kenalkan dengan murid-murid teknik siakap ni. Okey, sia ni maksud dia siapa? Siapa orang tu? Siapa? Orang. Contohnya orang lah kan. Cikgu ambil orang dulu. Siapa? Hana, Aiman, Rashid, Dia, Mika, Kaila, siapa lagi? Alif, Zuhri dan sebagainya. Okey. Kemudian untuk kata kerja adalah buat apa? Okey, di sini cikgu ada bagi contoh ayat di mana siapa tadi? Sia tadi siapa? Hana. Okey, Hana. Okey, kata kerja dia apa? Hana ni buat apa? Hana membaca buku. Cikgu buat kata kerja dia membaca buku. Kemudian A ni melambangkan apa? Apa? Okey, apa objek dia? Baca apa? Hana membaca
buku. Hana baca buku. Buku apa? Buku cerita kan? Okey, Hana baca buku cerita. Di mana Hana baca buku cerita? Untuk penerangan, untuk P tu adalah penerangan. Di mana Hana baca buku? Di pusat sumber sekolah. Okey, pusat sumber sekolah. Oh, Hana baca buku dekat pusat sumber sekolah. Okey, bila dah jadi ayat, Hana membaca buku cerita di pusat sumber sekolah. Okey, senang kan? Okey, tengok ayat yang kedua ni. Siapa? Siapa? Siapa ni? Aiman. Okey, cikgu buat siapa? Aiman. Okey, apa Aiman buat? Aiman buat bermain. Okey, Aiman main apa? Cikgu nak tahu dia main apa. Main bola. Main dekat mana? Di padang sekolah. Senang kan bina ayat? Okey, dah faham? Faham tak? Nanti cikgu akan terang dari semasa ke semasa. Teknik yang cikgu buat ni memang mudah untuk buat ayat mudah. Dan tak payah fikir-fikir, sakit kepala nak fikir sangat. Yang penting murid kena tahu kata kerja apa. Kemudian nak tahu situasi yang berlaku kat mana. Okey? Okey, jom kita lihat latihan. Baru kita boleh buat latihan sebab kita dah tahu teknik. Okey? Teknik asas. Mungkin murid masih kabur lagi, nanti cikgu akan terang dari semasa ke semasa. Okey? Okey, latihan. Murid buka muka aktiviti, buka muka surat 37. Buku yang warna krim tu. Okey, buka muka surat 37. Nampak tak lembaran kerja yang cikgu paparkan kat sini? Nampak kan? Okey, cikgu baca dulu tajuk dia. Aktiviti 3, susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Okey, ni di sini diberi gambar. Kemudian murid perlu susun ayat ni menjadi ayat yang betul. Okey? Okey, boleh rujuk teknik siakap yang cikgu ajar tadi sebab dia akan membantu murid dengan mudah untuk menyusun ayat ni. Okey? Okey, lihat kat sini penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Okey, ni contoh yang diberikan. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Cikgu ambil pen dulu untuk membantu murid-murid. Cikgu ambil pen. Okey. Guna teknik map sequential yang cikgu bina tadi iaitu teknik siakap. Okey, siapa? Okey, gambar ni siapa? Huruf besar kat sini R. Ada lagi tak huruf besar lain? Tak ada. Ingat ada huruf besar memang yang pertama. Di depan sekali huruf besar selain daripada kata nama khas. Kadang-kadang kata nama khas depan. Tapi kadang-kadang kata nama khas ni boleh duduk di belakang. Tapi dia tetap huruf besar diguna di pangkal huruf. Jadi sekarang ni ambil dulu siapa? Siapa? Okey, siapa? Rina dan kawan-kawannya. Okey, Rina dan kawan-kawannya. Nombor 1, Sia. Okey, dah nampak? Okey, Sia. Okey, kemudian Rina dan kawan-kawannya buat apa? Kata kerja kat situ buat apa? Membersihkan. Oh, dia orang tengah membersihkan. Nombor 2. Sia. Okey, adalah kata kerja iaitu membersihkan. Kemudian apa? Bersihkan apa? A. Bersihkan apa? Objek dia apa? Kawasan. Okey, kawasan. Nombor 3. Macam mana nak tulis nombor 3? Susah cikgu nak tulis kan? Sebab tak ada pen lagi ni. Okey, nombor 3. Kemudian nombor 4. Okey, nak bagi jelas sikit kan? Tak nampak sangat Nombor 3 tu, cikgu padam balik. Okay, cikgu tulis mula. Nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, tunggu jap, salah. Okey, nombor 3. Nampak jelas kan nombor 3 kan? Okey, kawasan. Kemudian penerangan dia di mana? Keliling pondok. Nombor 4 adalah keliling pondok. Okey, bila kita dah susun macam ni, senanglah untuk kita tulis. Nombor 1 mesti kat depan. Okey, nombor 1 dulu, Rina dan kawan-kawannya. Okey, nombor 2 mana? Membersihkan. Tulis membersihkan. Nombor 3, kawasan. Okey, tulis kawasan. Dan nombor 4 dia keliling
pondok. Okey, mudah kan? Siakap. Lihat. Senang juga mudah teknik yang cikgu ajar tu. Okey, murid boleh latih diri untuk bina ayat supaya mudah untuk murid buat. Okey? Sebab semua pengalaman cikgu ajar murid guna teknik cikgu Salim memang murid confirm lah boleh bina ayat. Okey? Tak ada pun masalah. Kalau tanya abang-abang di tahun 1, tahun 2 sekarang ni, sebab cikgu mula mengajar di sini pada tahun yang 2020. Jadi mereka adalah murid pertama cikgu di sekolah ni, iaitu darjah 2 sekarang ni. Itu 2A. Jadi dia orang tahu bina guna teknik siakap. Okey? Murid tahun 1 ni adalah murid kedua cikgu. Jadi awak mesti boleh buat macam abang-abang kakak-kakak awak buat di tahun 2. Okey? Kemudian yang ketiga, cikgu tukar pen dulu. Okey, lihat gambar ada 2 lelaki ni. Siapa pula orang lelaki ni? Okey, tadi cikgu kata peraturan pertama, cari huruf besar. Mana huruf besar? Huruf B kan? B ni ditulis dengan huruf besar. Dia bukan kata nama khas, tapi dia ditulis dengan huruf besar. Jadi dah sahih lah dia yang pertama. Dia mesti orang yang pertama di depan sekali. Okey? Okey, siapa? Beberapa orang penduduk. Okey, ni nombor 1. Okey, mereka buat apa? Apa? Kata kerja ni apa? Okey, kenapa? Buat apa? Okey, nombor 2, menanam lah. Dia orang buat tanam. Tanam apa? Objek dia apa? Siakap. Ka. Okey, tanam pokok. Okey, pokok bunga. Ditanam pokok bunga. Di mana? Penerangan dia P adalah penerangan. Di mana? Nombor 4, di tepi pondok. Okey, senang kan? Jadi murid tulislah nombor 1. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Senang kan? Senang. Okey, kita lihat yang ketiga. Ketiga ni murid buat sendiri boleh. Cikgu cerita macam ni, bercakap je, tapi murid boleh buat. Tak perlu cikgu nak buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Murid cuba buat sendiri, okey? Okey, dekat sini dia ada bagi dekat sini 2. Nampak tak kata nama khas? Tadi cikgu kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada pangkalnya, tapi dia boleh duduk di tengah-tengah ayat. Sekarang lagi masih susah lah. Mungkin agak sukar untuk murid nak cari mana yang depan sekali. Tapi kata nama khas ni abaikan dulu. Cari ni kata nama khas, nama orang adalah kata nama khas. Cari huruf yang tak sepatutnya huruf besar, tapi ditulis dengan huruf besar pada pangkalnya. Dia bukan kata nama khas, tapi kata nama tapi ditulis dengan huruf besar. Okey, cikgu nampak kat sini adalah ayah. Okey, nampak tak ni? Cikgu tak nak contoh sebab cikgu nak bagi awak sendiri buat. Okey, ayah. Ni nombor 1 dah ni. Ayah siapa? Ayah Halim. Siapa? Ayah Halim dan Pakcik Lokman. Dua nama untuk siapa? Siapa? Ayah Halim dan Pakcik Lokman. Okey, dia buat apa? Mengecat. Mengecat apa? Mengecat pondok itu. Tapi tak ada penerangan sangat kan? Pondok itu. Cukup. Ada setengah ayat dia tak sampai kepada penerangan. Dia sampai mengecat sampai objek dia. Mengecat apa? Mengecat pondok. Dah. Itu saja. Okey, yang ketiga. Okey, nampak tak kat sini kata nama khas? Kata nama khas kat sini, Taman Muhibah adalah kata nama khas. Dia khas diberikan nama pondok tu adalah nama tempat tu adalah Taman Muhibah. Okey, sekarang ni cikgu kata kita dah kata siapa. Tapi kat sini tak ada nama orang cikgu. Memang tak ada nama orang. Tetapi
Dia menceritakan objek. Okey. Apa objek yang ingin diceritakan? Apa dia? Pondok bacaan. Betul? Betul tak? Okey. Pondok bacaan. Pondok bacaan di mana? Di Taman Muhibah. Okey, pondok bacaan Taman Muhibah. Kemudian nampak macam mana bentuk dia? Kelihatan cantik dan ceria. Okey, cikgu ulang balik sebab dia susah untuk awak guna teknik siakap sebab dia tak meniorangkan. Nanti cikgu akan ajar pula bagaimana pula teknik apa pula nak guna untuk banner yang tak ada orang kat depan cikgu. Lagi senang. Boleh juga guna teknik siakap tapi mungkin agak sukar bagi awak faham. Cikgu ada satu lagi teknik. Nanti cikgu akan terangkan pada pelajaran yang akan datang. Okey, kita sebelum ni cikgu bagi hint dulu. Bagi hint ke awak. Okey, pondok bacaan. Okey, pondok bacaan. Pondok bacaan di mana? Taman Muhibah. Kemudian kenapa? Kelihatan cantik dan ceria. Dia ada teknik lain. Nanti cikgu akan ceritakan lebih banyak lagi teknik. Dia ada banyak teknik ni. Sampailah awak darjah 6, dia ada teknik yang sesuai untuk yang term 6. Untuk banner ayat yang lebih dramatis. Okey, ini teknik-teknik yang cikgu banner sendirilah. Mungkin agak sukarlah untuk cari kat pasaran tu kita ada lagi. Nanti kita, yang penting awak faham. Yang penting awak dah tahu teknik ni, awak dah faham. Nanti awak boleh ajar orang lain. Okey? Okey. Itu untuk latihan yang pertama. Kita lihat latihan yang kedua. Okey, untuk latihan yang kedua, murid buka buku aktiviti muka surat 38. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, nampak. Okey, cikgu baca kat sini. Tajuk dia aktiviti 3. Bina ayat berdasarkan frasa. Okey, murid diminta membina ayat. Tapi di sini cikgu bantu dah ni. Murid hanya isi tempat kosong je. Nak mudahkan murid-murid. Tapi murid-murid boleh bina sendiri ni. Guna teknik teknik siakap. Sebab teknik tu utama dia Cikgu Sal. Jadi cikgu tersebut yang teknik utama dia. Dia dalam bawah pada teknik Cikgu Sal juga. Tapi dia disebut teknik siakap. Khas untuk buat ayat adalah teknik siakap. Okey. Ada banyak lagi teknik bina ayat ni sebenarnya. Cikgu dah buat. Nanti kita akan share sikit-sikit. Okey. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabat di bandar. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Okey, di sini diberi perkataan dekat atas ni untuk membantu murid-murid untuk membina ayat sebenarnya. Jadi murid-murid tak perlu risau kalau yang berjenis bagi gambar, bagi perkataan kat sini mudah untuk membantu murid-murid membina ayat. Yang bagi gambar saja kosong ni yang jadikan murid-murid terlalu sukar untuk membina ayat. Betul tak? Okey, jom kita buat ayat yang mudah. Okay, kita lihat contoh dulu. Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salma. Okey, ni murid boleh tukarlah nama ni sebab cikgu ni membantu je. Murid-murid buat banner sendiri. Okey, gambar yang kedua nampak tak? Diberi perkataan pameran buku. Jadi di sini kita perlu bina ayat lah tentang pameran buku. Cikgu nampak ada 2 orang. Jadi cikgu letak nama siapa? Siapa teknik siakap? Okey, siapa? Aiman dan Hana buat apa? Mengunjungi apa? Mengunjungi pameran apa? Pameran buku. Murid boleh sambung lagi. Kalau nak sampai pameran buku sahaja pun boleh ataupun nak sambung pameran buku pameran buku yang diadakan boleh juga ataupun pameran buku sahaja boleh je sebab nak mudahkan murid. Jadi guna teknik siakap memang mudah untuk buat. Okey. Sini tadi Aiman dan Hana mengunjungi pameran buku. Cukup. Okey, kita lihat gambar yang ketiga. Pertandingan bercerita. Siapa ni? Cikgu letaklah nama dia siapa. Cikgu letak nama dia Hadi. Okey, Hadi.
Hadi buat apa? Mengambil bahagian. Dia ambil bahagian apa? Dalam apa? Pertandingan bercerita. Okey. Dia dah cerita pertandingan bercerita je. Itu pun boleh je. Tapi kalau nak sambung panjang lagi pun boleh. Bercerita semasa hari apa? Terbuka kelab buku sahabat. Boleh je. Nak buat panjang boleh, nak buat ringkas boleh. Tapi untuk tahap awak, cikgu sarankan untuk buat yang mudah je. Contohnya, Hadi mengambil bahagian dalam pertandingan bercerita. Cukup. Tak perlu nak pening-pening dulu. Nanti awak akan jumpa lagi susah akan datang. Jadi untuk ni, relaxkan diri awak. Buat guna teknik yang cikgu ajar untuk mudahkan awak. Okey? Okey, yang seterusnya, yang keempat. Pemeriksaan doktor. Okey. Di sini, cikgu cerita pasal situasi. Selalunya kalau bercerita tentang pemeriksaan doktor, mesti ramai orang kan? Jadi, cikgu letak siapa tu sebagai orang ramai. Siapa? Okey. Kemudian, buat apa? Boleh mendapatkan. Mendapatkan apa? Pemeriksaan doktor. Okey. Pemeriksaan doktor. Dia boleh mendapatkan pemeriksaan doktor. Penerangan dia semasa kempen kesihatan di sekolah. Ini cikgu cuba buat macam ayat panjang sikit lah sampai penerangan. Kadang-kadang awak boleh sampai objek je. Sampai siaka je. Siaka pun boleh. Tak perlu siakap. Tapi sebaik-baiknya sampai siakap. Dia akan penerangan yang lebih cantik. Okey. Di sini pula ada membeli alat tulis. Membeli alat tulis. Cikgu ada dua ni. Jadi cikgu letaklah nama Iman dengan Anik. Iman dan Anik. Buat apa? Iman dan Anik ni siapa tadi? Iman dan Anik. Iman dan Anik buat apa? Membeli alat. Membeli apa? Alat tulis. Membeli alat tulis. Kemudian penerangan dia yang dijual di pameran buku. Senang kan? Ingat, guna teknik siakap, latih guna kat rumah. Berlatih. Daripada tak boleh buat ayat, jadi boleh buat ayat. Buat ayat mudah aja. Okey? Ingat teknik cikgu ajar, teknik siakap. Ingat ikan siakap, ingat ikan, ingat siakap. Okey? Okey, itu untuk latihan dalam buku aktiviti. Sekarang kita akan buat latihan dalam bentuk pengukuhan literasi. Okey, jom kita lihat. Untuk latihan pengukuhan literasi kita masih lagi dalam konstruk 3. Okey, kita sambung lagi konstruk 3 daripada apa yang kita dah belajar itu, kita sambung lagi ni. Okey, jom kita lihat apa yang ada dekat konstruk 3. Okey, latihan pengukuhan literasi bahasa Melayu yang pertama, padankan gambar dengan perkataan yang betul. Okey, di sini dia ada bagi gambar dan juga perkataan. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama hari tu iaitu kiwi. Okey, kemudian yang kedua ni cikgu bagi tu murid juga iaitu pijama. Baju tidur kan, pijama. Okey, kemudian yang lain murid kena buat sendiri. Kalau semua cikgu bagi tahu, murid tak ada latihan pula. Okey, yang ketiga delima. Keempat berudu. Berudu anak katak kan, berudu. Kelima, nampak tak bawah ni? Ni, karate. Orang yang tumbuk-tumbuk tu, taekwondo tu, karate kan, dia bertengah berkarate. Okey, yang keenam, kerusi. Dan yang ketujuh, perahu. Senang kan? Okey, kita lihat pula latihan pengukuhan yang kedua. Okey, untuk latihan pengukuhan literasi yang kedua, lengkapkan jawapan yang betul. Okey, yang pertama ni bateri. B-A-T-E-R-I-R-I. Bateri. Yang kedua, buku. Yang ketiga, apa ni? Pijama, iaitu baju tidur. Kemudian yang keempat, karate. Yang kelima, raja. Yang keenam, kamera. Okey, boleh?
Yang ketujuh, api. Yang ke-8, susu. Yang ke-9, ibu. Ke-10, batu. 11, aki. Aki. Bukan atuk Aki. Satu kotak, satu huruf. Kemudian yang bawah ni, baja. Okey, dah. Okey, itu sahaja untuk kali ni. Okey, cikgu harap murid buat semua tugasan. Jangan tinggal. Dan latih diri untuk buat latihan menggunakan teknik-teknik yang cikgu dah ajar. Mungkin kita berbeza dengan kelas-kelas lain. Tapi teknik yang cikgu ajar mungkin membantu murid dan murid boleh tolong kawan-kawan kelas lain dari segi teknik yang cikgu buat sendiri tu, sebab mungkin tak ada dekat pasaran, tak ada dekat buku lain-lain. Jadi murid dah ada asas tu, bolehlah bantu kawan-kawan dari kelas lain. Okey? Mungkin orang ada kaedah mereka sendiri dan mereka boleh ajar murid, nanti murid boleh share ilmu yang murid dapat daripada cikgu dan diorang pun boleh share ilmu yang mereka dapat daripada cikgu lain tu untuk digunakan dalam kelas kita. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.